Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan memberi sedikit penerangan berkenaan dengan isu pentaksiran dalam pendidikan Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Nurul Ain, Nur Ain Hakimah dan Nur Irsalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Hakimah. Jadi hari ini kita akan lihat beberapa isu di dalam pentaksiran pendidikan Islam. Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu apa yang apa yang perlu kita ketahui di dalam masalah-masalah ataupun isu-isu di dalam pentaksiran pendidikan Islam ini. Yang pertama, kita tahu bahawa pendidikan Islam ni merupakan mata pelajaran yang wajib yang dipelajari di peringkat rendah maupun peringkat tinggi. Jadi kenapa pendidikan Islam ni adalah satu subjek yang diperkenalkan adalah kerana dia merupakan suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan untuk membolehkan pelajar-pelajar ni menghayati penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa kena berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah? Supaya dapat membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah. Jadi sudah semestinya kalau hamba Allah, mestilah kita perlu mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Jadi di sini kita tahu bahawa pendidikan Islam ni diperkenalkan bagi membolehkan seseorang murid itu membanggakan diri mereka, masyarakat dan juga alam sekitar dan juga kepada negara lah untuk menjadi manusia yang lebih baik seperti mana di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, di mana seimbang dari segi emosi, rohani dan juga jasmani dan juga intelek. Jadi kita tahu namun sehingga kini beberapa isu yang perlu diketengahkan untuk dibincangkan, kita akan bincangkan selepas ini. Jadi contohnya lah antara isu yang sering kali dihadapi oleh guru, yang pertama adalah kita tahu bahawa tanggungjawab bagi seorang guru untuk memikul tanggungjawab sangat berat, iaitu sesuailah dengan amanah ilmu yang dipikul. Sebabnya guru ni kita tahu kan mereka merupakan insan yang perlu membentuk pelajar untuk menjadi insan yang soleh. Jadi selepas ini kita akan membincangkan tentang apakah isu-isu yang timbul dalam pentaksiran pendidikan Islam dan kita akan mencarakan jalan-jalan penyelesaian yang terbaik bagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dalam pentaksiran pendidikan Islam ini. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang isu-isu di dalam pentaksiran pendidikan Islam. Yang pertama adalah kita boleh lihat di sini, iaitu tahap penguasaan Al-Quran yang lemah, di mana guru kurang menghayati dan juga menguasai kemahiran Al-Quran dan mempunyai pengetahuan yang sangat sederhana di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, jika seseorang guru itu ingin menggubal sesuatu soalan, iaitu pentaksiran pendidikan Islam, tetapi guru kurang menghayati tentang Al-Quran, contohnya di dalam bidang tajwid, tanda bacaan, menghafal dan sebagainya, menyebabkan seseorang guru ini sukar untuk menentukan item soalan yang ingin dilakukan di dalam bidang tajwid, seperti tanda bacaan, hafazan dan juga sebagainya. Jadi kesannya guru tersebut tidak dibimbing secara teratur ketika membaca Al-Quran. Jadi menyebabkan tahap kebolehan membaca Al-Quran yang rendah di dalam kalangan guru tersebut. Jadi jika seseorang guru itu tidak menghayati tentang Al-Quran, menyebabkan mereka akan sukar untuk menentukan ataupun ingin mengubah soalan yang berkaitan dengan bidang Al-Quran kerana pengetahuan Al-Quran mereka sangat cetek dan juga guru ini tidak mengetahui tentang asas-asas ilmu tajwid dan juga pengetahuan Al-Quran. Selain itu, selain daripada guru tidak menghayati bacaan Al-Quran dan hukum-hukum tajwid, pembelajaran dan pengajaran yang tidak sistematik yang berlangsung semasa PDP berlangsung maka banyak menjadi penyebab kepada kelemahan penguasaan bacaan Al-Quran. Maksudnya di sini, apabila berlangsungnya PDP, guru tidak menekankan bacaan-bacaan Al-Quran dan juga hukum-hukum tajwid dan juga hafazan. Oleh itu, pelajar ini tidak akan terbiasa dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan hukum tajwid, bacaan Al-Quran dan juga hafazan. Selain itu, isu ini juga dibincangkan iaitu ibu bapa. Selain pada guru, ibu bapa juga yang tidak bertanggungjawab terhadap kemahiran Al-Quran kanak-kanak
anak-anak mereka menjadikan tahap penguasaan kemahiran Al-Quran semakin lemah. Sebagai contoh, di dalam kelas, guru-guru tidak menerapkan kemahiran Al-Quran di dalam jiwa anak-anak murid mereka. Dan apabila anak-anak murid mereka ini pulang ke rumah, ibu bapa juga tidak ada tanggungjawab terhadap kemahiran Al-Quran. Oleh itu, apabila pelajar-pelajar ini dibekalkan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran Al-Quran, hukum tajwid, hafazan, taranum dan sebagainya, mereka tidak terbiasa dengan soalan tersebut dan menyebabkan mereka mendapat markah yang rendah di dalam peperiksaan. Oleh itu, sangat penting sebenarnya kemahiran Al-Quran ini diterapkan di dalam kelas. Jadi, selepas kita lihat isu-isu yang timbul, jadi apakah antara penyelesaian yang boleh diambil? Yang pertama, pihak sekolah perlu merubah bentuk pelaksanaan kurikulum sekolah, iaitu pihak sekolah perlu memperuntukkan masa bagi murid-murid untuk mempelajari ilmu tajwid dan hafazan dalam pendidikan Islam, di mana pihak sekolah perlu mencari satu masa yang sistematik ataupun satu masa yang khusus untuk membenarkan murid-murid ini mempelajari ilmu tajwid supaya mereka dapat menguasai ilmu tajwid dan juga bacaan Al-Quran dan menyebabkan mereka mendapat grade yang tinggi semasa mereka menjawab pentadsiran pendidikan Islam. Yang kedua, sebagai contoh, apabila mata pelajaran diasingkan dan diberi tempoh 20 minit yang cukup setiap minggu. Maksudnya di sini guru perlu memperuntukkan hanya 20 minit sahaja untuk kemahiran Al-Quran, untuk menerapkan bacaan Al-Quran, kemahiran Al-Quran, dan mereka akan dapat memanfaatkannya sebagai medan khusus mempelajari semua konsep hukum dan membuat latihan amali bersama-sama di dalam bilik darjah. Maksudnya sebagai contoh, guru memberi satu ayat hafazan dan selepas itu guru perlu membuat latihan amali bersama-sama di dalam bilik darjah. Dan yang ketiga, selepas itu pelajar perlu memperdengarkan bacaan masing-masing kepada guru dan guru juga berperanan untuk membaiki dan membetulkan kesalahan bacaan pelajar. Jadi kesannya apabila guru mengetahui kesalahan bacaan pelajar, pelajar itu dapat meningkatkan lagi kemahiran Al-Quran ataupun bacaan Al-Quran bagi menjawab soalan ataupun pentadsiran pendidikan Islam. Dan yang terakhir, ini adalah sistem pengajian Al-Quran yang diasaskan oleh Rasulullah dan mesti kita ikuti supaya kesucian dan keagungan Al-Quran ini sentiasa terpelihara. Jadi, betapa pentingnya pihak sekolah itu mengubah bentuk pelaksanaan kurikulum sekolah bagi membolehkan pelajar menjawab soalan dengan lebih baik, lebih-lebih lagi di dalam bidang Al-Quran. Selain itu, antara cadangan penyelesaian bagi menambahkan ataupun meningkatkan kemahiran Al-Quran pelajar iaitu peranan ibu bapa, di mana ibu bapa perlu memberi penekanan terhadap penguasaan kemahiran Al-Quran anak-anak mereka. Maksudnya di sini bukan sahaja guru di sekolah perlu menerapkan ilmu-ilmu Al-Quran, tetapi ibu bapa juga berperanan untuk menerapkan ilmu-ilmu Al-Quran di dalam jiwa anak-anak mereka. Dan yang kedua, anak-anak ini harus diberi galakan daripada kecil lagi supaya mereka ini terselamat daripada keruntuhan moral yang semakin teruk pada masa kini dan juga melatih mereka lah untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran Al-Quran, bacaan Al-Quran, hukum tajwid, hafazan dan sebagainya. Kesannya, jika murid ini mempunyai tahap bacaan Al-Quran ataupun tahap penguasaan kemahiran Al-Quran yang tinggi, mereka dapat menjawab pentadsiran yang dilaksanakan oleh guru itu dengan baik dan juga lancar. Jadi betapa pentingnya kemahiran Al-Quran ini di dalam jiwa kanak-kanak semasa kecil lagi. Dan yang ketiga adalah isu-isu di dalam pentadsiran pendidikan Islam di mana ketidaksediaan guru. Sebagai contoh, guru masih menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah yang hanya berfokus kepada pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata. Sebagai contoh, guru tidak menerapkan seperti unsur-unsur kebat di dalam pembuatan soalan ataupun pembubalan soalan itu sendiri. Sebagai contoh, guru hanya menggunakan kaedah tradisional, tidak menggunakan kaedah yang berunsurkan teknologi. Jadi menyebabkan pelajar-pelajar ini mungkin tidak akan memahami dengan sepenuhnya apa yang dipelajari oleh mereka. Dan yang kedua, guru juga sukar untuk menentukan instrumen pentaksiran dan membina item yang mempunyai kebat
dan mempunyai elemen kebat yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Jadi maksudnya di sini item yang dibina itu tidak berfokuskan kepada kebat, sedangkan kita tahu bahawa pendidikan revolusi industri 4.0 sangat menerapkan elemen-elemen kebat untuk melahirkan pelajar yang bersedia untuk menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Jadi kesannya jika item soalan yang dihasilkan ini tidak ada unsur-unsur kebat secara menyeluruh, jadi ini tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh kerana unsur kebat ini sangat penting kerana ia melibatkan mengaplikasi, membina dan sebagainya. Jadi guru perlu mengetahui ataupun memasukkan elemen-elemen kebat ini kerana ini sangat penting, tidak kira di dalam peperiksaan sumatif ataupun formatif, kerana ini sangat penting untuk mengukur aras kebolehan pelajar di dalam kelas semasa menjawab soalan peperiksaan tersebut. Oleh itu, antara penyelesaian yang perlu diambil oleh guru, di mana guru memainkan peranan yang sangat penting untuk memasukkan elemen kebat di dalam item soalan dan juga mahir dalam memperbagaikan soalan. Maksudnya di sini, guru tidak boleh menggunakan item soalan yang sama pada setiap tahun kerana pembinaan soalan ini perlu diperbagaikan supaya pelajar ini dapat mengetahui kemahiran-kemahiran mereka ataupun mereka dapat menguasai keseluruhan topik kandungan, topik isi kandungan di dalam buku teks mereka. Dan yang kedua, guru juga perlu mahir dalam menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran yang betul. Kerana jika guru tidak menggunakan strategi yang betul, mungkin sesetengah pelajar mereka akan ketinggalan di dalam apa yang mereka belajar, kerana kita tahu bahawa semua pelajar tidak mempunyai kemahiran yang sama dan juga aras pemikiran mereka juga sangat berbeza. Dan yang terakhir, guru perlu merancang soalan selaras dengan elemen kebat iaitu seperti latihan, pentaksiran, kurikulum dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, bagi guru-guru perlu menerapkan ataupun mereka perlu memperbagaikan soalan-soalan dan jika boleh mereka guru-guru ini tidak boleh menggunakan soalan-soalan yang lama sahaja. Mereka perlu memperbagaikan dan sentiasa memperbaharui item-item soalan selaras dengan elemen kebat. Oleh itu, kisahnya pelajar ini dapat mengetahui kemahiran dan juga aras pemikiran mereka apabila mereka menjawab soalan. Baiklah, isu yang berikutnya saya memilih isu guru belum bersedia dalam melakukan pentaksiran kebat. Ketidaksediaan isi adalah disebabkan oleh pengetahuan dan kemahiran guru dalam strategi pengintegrasikan kebat dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini menyebabkan item pentaksiran kebat tidak ditakbir dengan sempurna oleh guru. Maksudnya di sini, guru perlu mempunyai kemahiran ataupun strategi atau pengetahuan yang tinggi berkenaan dengan pembinaan item kebat. Jadi, guru membina tanpa mempunyai idea yang berkenaan dengan kebat. Antara contoh yang saya sediakan di sini adalah guru menyediakan item pentaksiran kebat yang hanya dinilai tahap pengetahuan murid sahaja sehingga hasil objektif pembelajaran tidak dapat dicapai oleh murid. Ketidaksediaan ini mungkin berpunca daripada kurangnya pendedahan tentang penerapan elemen kebat dalam pentaksiran ketika guru berada di institut perguruan ataupun universiti. Seterusnya, guru kurang memberi penekanan dalam membuat perancangan pentaksiran dalam menilai keperluan murid. Seterusnya, antara cadangan dan penyelesaian isu bagi guru tidak bersedia ini adalah pihak pengurus takbir pendidikan seperti KPN, JPN, PPD atau sekolah perlu berusaha mengadakan kursus berkaitan pentaksiran kebat secara berkala agar dapat memberi pengenalan, menambahkan ilmu serta pengukuhan pengetahuan kepada guru-guru dalam membina item-item kebat di sekolah. Antara penambahbaikan dalam item kebat ialah melaksanakan kajian atau penyelidikan tentang amalan kebat perlu diperluaskan. Sebagai contoh, menggalakkan peluang dan ruang untuk kajian dan penyelidikan amalan kebat di kalangan guru pendidikan Islam sama ada peringkat sekolah atau peringkat yang lebih tinggi. Cadangan penambahbaikan yang lain dalam item kebat ialah pelaksanaan kaedah pentaksiran yang pelbagai menerusi konsep kebat. Pertama sekali ialah
Kemahiran mencipta analogi. Mencipta perumpamaan adalah analogi memerlukan kefahaman yang sepenuhnya dalam kandungan ilmu kerana menghubung kait kandungan ilmu dengan situasi semasa memerlukan keupayaan menganalisis dan mengaplikasi yang tinggi di kalangan pelajar. Misalnya, apabila Nazimi pergi berkhemah di dalam hutan, Nazimi mendapati bahawa ketiadaan air untuk bersuci. Jadi, dalam konsep ini, guru perlu memberi analogi kepada pelajar bagaimana cara untuk bersuci jika ketiadaan air. Maka daripada situlah pelajar akan membuat analogi dengan berfikir secara kebat atau aras tinggi. Yang kedua pula ialah kemahiran membuat kategori di mana memerlukan keupayaan pelajar untuk membina kefahaman tentang perbezaan yang wujud dalam sesuatu kandungan. Sebagai contoh, guru memberi tugasan kepada pelajar berkenaan dengan surah At-Takatsur. Kemudian, guru menyuruh pelajar untuk mencari ataupun membanding bezakan antara Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah yang terdapat dalam surah tersebut. Yang ketiga pula ialah kemahiran simulasi. Metodologi untuk melaksanakan percubaan dengan memakai model ataupun sistem nyata. Ini bermakna guru perlu menunjukkan simulasi dalam pengajaran di dalam kelas. Contohnya, dalam tajuk tayamum, guru perlu menunjukkan simulasi bagaimana cara-cara ingin bertayamum supaya pelajar boleh meniru ataupun memahami apa cara-cara tayamum yang betul jika ketiadaan air. Akhir sekali ialah kemahiran membuat ramalan. Kemahiran mengendalikan perkara-perkara yang dijangka berlaku daripada pendekatan yang kita guna adalah melalui terma-terma yang telah ditetapkan. Maknanya di sini, kemahiran ramalan, contohnya dalam tajuk sedekah, murid diberi gambaran amalan sedekah. Jadi, itu merupakan bukti syukur kita kepada Allah. Dalam konsep ini, guru menyuruh pelajar membuat ramalan apakah kebaikan yang kita dapat daripada amalan memberi sedekah tersebut. Isu yang lain pula ialah guru masih terikat dengan pentaksiran tradisional, iaitu terdapat guru yang masih terikat dengan pentaksiran tradisional di mana guru hanya menyampaikan dan murid hanya mendengar tanpa murid itu boleh berfikir dengan lebih kreatif ataupun kritis. Sedangkan usaha meningkatkan daya berfikir, analisis, sintesis, kreatif dan pemikiran tinggi kurang diberikan perhatian, malah mungkin diabaikan oleh sesetengah guru. Sebagai contoh dalam isu ini adalah item pentaksiran yang disediakan tidak mendorong murid untuk berfikir secara mendalam tetapi mendorong murid untuk memberikan maklumat itu semula. Pentaksiran kebat seharusnya perlu mencabar minda murid dengan menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan mengaplikasi pembelajaran daripada pelbagai disiplin ilmu. Antara cadangan atau penyelesaian bagi isu ini ialah yang pertama, menyediakan guru yang mahir menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi di mana menyediakan kursus atau latihan terutama kepada guru pelatih agar mereka mahir dalam item-item kebat. Seterusnya, guru perlulah sentiasa komited dan mencipta sesuatu yang baru. Akhir sekali, perbincangan sesama guru bagi melaksanakan kebat dalam pentaksiran sangat penting bagi meningkatkan idea-idea yang bernas mengenai kebat. Bukan itu sahaja, guru perlu mengubah teknik pengajaran secara cok dan tok kepada kaedah yang lebih menjurus pelajar untuk berfikir ke arah yang lebih tinggi atau di luar kotak. Pengajaran guru secara cok and tok ini perlu dikurangkan bagi meningkatkan profesional pengajaran guru. Seterusnya adalah isu persekitaran yang tidak memberangsangkan. Jadi, pembelajaran pendidikan Islam pada masa kini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diajar. Perkara ini berlaku disebabkan persekitaran pada masa kini tidak menjuruskan kepada persekitaran Islam dan secara tidak langsung akan mengurangkan minat pelajar terhadap pembelajaran pendidikan Islam. Jadi, masalah persekitaran sememangnya memainkan peranan paling penting dalam menarik minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Islam. Jadi, sekiranya pelajar tidak meminati apa yang diajar oleh guru, maka sudah semestinya pelajar tidak akan memberi tumpuan dan tidak mungkin pelajar dapat melaksanakan dalam kehidupan sebenar mereka.
Masalah yang tidak dapat dinafikan dan memberi cabaran yang paling hebat kepada para pendidik, khususnya kepada para pendidik pendidikan Islam ialah media massa. Seperti yang kita tahu, media massa pada zaman kini berlumba-lumba dalam menghasilkan produk yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman yang tinggi seperti Akademi Fantasia, Mentor, Gangstar, One in Million, Malaysia Idol dan bermacam-macam lagi program seumpamanya. Program seperti ini sememangnya telah terbukti tidak mempunyai nilai-nilai keislaman dan telah menarik minat berjuta-juta pelajar untuk menonton dan secara tidak langsung akan menghakiskan nilai-nilai murni pendidikan Islam yang telah dipelajari. Selain itu, program tersebut juga telah menghancurkan minat pelajar terhadap pembelajaran pendidikan Islam kerana program tersebut memaparkan sesuatu yang menyeronokkan akan tetapi bertentangan dengan nilai keislaman serta menawarkan hadiah yang lumayan kepada pemenang. Jadi pada masa yang sama, program yang berkonsepkan nilai-nilai murni mengikut ajaran Islam tidak begitu menarik. Sebahagian besar pelajar mungkin disebabkan hadiah yang ditawarkan tidak begitu lumayan serta tidak banyak pilihan. Jadi perkara ini sudah semestinya memberi tamparan hebat kepada para pendidik, khususnya para pendidik pendidikan Islam dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada para pelajar. Para pelajar telah dipengaruhi oleh media massa yang begitu hampir dengan pelajar dan secara tidak langsung menghilangkan nilai-nilai murni pendidikan Islam yang telah diajar oleh para pendidik pendidikan Islam. Ini merupakan langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu sebentar tadi. Jadi, untuk mengatasi isu tadi, semua pihak haruslah memberikan kerjasama yang hebat untuk merealisasikan nilai-nilai murni pendidikan Islam dalam kehidupan seharian pelajar. Maksudnya, para pendidik dan ibu bapa perlu lebih banyak berbincang dalam mengawal tingkah laku para pelajar ataupun anak-anak mereka. Manakala masyarakat pula perlu mengambil sikap jaga tepikan orang dan pihak kerajaan perlu menghadkan program berbentuk hiburan yang mana boleh merosakkan minat para pelajar terhadap nilai-nilai keislaman. Selain itu, amat wajar diperhebatkan lagi program yang mampu menarik minat pelajar dalam mengamalkan nilai-nilai murni dalam pendidikan Islam. Seterusnya adalah isu pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang kurang berkesan dalam kalangan pelajar. Jadi dalam konteks pendidikan di sekolah, Al-Quran menjadi satu komponen daripada mata pelajaran pendidikan Islam. Mata pelajaran pendidikan Islam merupakan mata pelajaran keras dan wajib dipelajari oleh setiap pelajar Islam di semua peringkat, sama ada rendah ataupun menengah. Konsep pengajaran dan pembelajaran Al-Quran ini seharusnya diketahui dengan lebih jelas supaya semasa berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan serta sesuai dengan kehendak agama Islam. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, terdapat segelintir pelajar peringkat menengah tidak dapat membaca Al-Quran langsung ataupun buta Al-Quran dan permasalahan ini perlu dielakkan dalam kalangan pelajar Islam. Sehubungan dengan masalah pembelajaran Al-Quran dan antara punca utamanya ialah sesi pengajaran lebih berpusat kepada guru dan bukannya kepada murid. Semasa pengajaran, guru ni lebih banyak menggunakan pendekatan syarahan dan kurang menggunakan alat bantu mengajar ataupun LDN dalam bilik jajah. Manakala punca yang kedua pula ialah kurangnya motivasi. Maknanya, kurangnya motivasi dari pelajar ataupun guru dapat menyebabkan pembelajaran Al-Quran menjadi kurang efektif ataupun kurang berkesan. Pelajar yang tidak berasa termotivasi ini untuk memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran mungkin akan berada dalam kesulitan untuk mempelajarinya. Hal ini akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran Al-Quran menjadi kurang berkesan. Jadi untuk mengatasi isu sebentar tadi, sepatutnya guru perlu menggunakan alat bantu mengajar sekurang-kurangnya menggunakan papan tulis dan bukannya dengan cara syarahan tadi. Sebagai contoh, guru perlu membimbing pelajar melalui ayat-ayat dalam sukatan dengan cara menulis huruf-huruf pada papan tulis dan membunyikan atau membacakan huruf-huruf daripada ayat-ayat yang diajarkan. Seterusnya, pelajar pula diminta supaya menyebut huruf-huruf dengan tepat sambil menunjukkan ayat yang dibaca dengan kayu penunjuk. Proses ini mestilah dilakukan berulang-ulang sehingga pelajar telah benar-benar faham dan mengetahui fungsi baris dan sebutan setiap huruf tersebut. Kini negara kita telah mencapai arus kemodenan yang lebih baik, maka para guru wajar berusaha untuk menambah baikkan kaedah pengajaran mereka. Selain menggunakan papan putih
seperti contoh di atas, wajar mengintegrasikan teknologi maklumat supaya pengajaran guru menjadi lebih menarik. Jadi kesimpulannya ataupun rumusan secara keseluruhannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kenyataan Falsafah Pendidikan Negara iaitu FPN, bahawa pendidikan di sekolah adalah satu usaha yang berterusan ke arah melahirkan individu yang berpotensi dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini dapat dijadikan satu garis panduan bagi setiap pendidik di dalam mendidik setiap pelajar mereka. Menurut Robiah pada tahun 1993, sesuatu sistem pendidikan itu ditetapkan oleh perkembangan yang terdapat pada hari ini akan menjadi asas kepada generasi yang akan datang. Dan sedikit sebanyak harus diterapkan pada masa sekarang. Oleh itu, pengajaran yang berkesan perlu dilaksanakan supaya pembelajaran akan menjadi lebih sistematik dan dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar. Pelbagai isu yang terus timbul memerlukan kebijaksanaan kita sebagai seorang pendidik untuk menyelesaikannya. Semua pihak terutamanya para pendidik perlu berganding bahu untuk memikul tanggungjawab bagi mengurus dan mentadbir suasana yang akan berlaku pada masa akan datang yang jauh lebih kompleks. Dan diharapkan semoga kecembulangan akhlak dan akademik akan berjalan seiring dan seimbang sesuai dengan perintah agama yang tercinta iaitu Islam.